Selamat sejahtera kepada Dr. Dayang. Hari ini kami ingin membentangkan tentang cabaran penggunaan AI dalam kalangan anak muda di Universiti Awam. Saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Marni Markus. Nama saya Belintia. Dan saya Katarina Paloma. Dan saya Muhammad Lomar Hakim bin Johari. Dan ini adalah isi kandungan kami. Yang pertama pengenalan, kedua kebaikan dan keburukan penggunaan AI, ketiga kesan penggunaan AI, keempat tindakan balas dan cadangan, seterusnya kesimpulan, rumusan dan juga rujukan. Kecerdasan buatan yaitu AI semakin meluas dalam pendidikan tinggi di Malaysia. Ia digunakan untuk pembelajaran, penyelidikan dan automasi tugas pentadbiran. Namun, ramai pelajar masih kurang paham cara AI berfungsi. Kebergantungan berlebihan terhadap AI boleh melemahkan pemikiran kritis dan berdikari. Selain itu, penggunaan AI yang berlebihan mengurangkan interaksi sosial antara pelajar dan pensyarah. Hal ini menjejaskan kemahiran komunikasi dan hubungan interpersonal. Isu etika juga timbul, termasuk keselamatan data pribadi dan bias dalam algoritma. Kajian ini bertujuan mengenal pasti cabaran yang dihadapi pelajar dalam penggunaan AI. Ia juga mencadangkan langkah untuk memastikan AI dimanfaatkan secara beretika dan berkesan tanpa menjejaskan kesejahteraan pelajar. Seterusnya adalah kebaikan dan keburukan penggunaan AI. Kebaikan AI ialah membolehkan mesin berfikir dan membuat keputusan seperti manusia. Ia juga menjimatkan masa dan meningkatkan kecekapan. Ia juga membantu doktor mengesan penyakit dengan cepat dalam bidang perubatan. Ia juga digunakan dalam perniagaan melalui chatbot untuk melayan pelanggan. Ia juga memudahkan urusan dan mengurangkan keperluan tenaga kerja. Ia juga membantu dalam pendidikan melalui aplikasi pintar dan digunakan dalam sistem keselamatan seperti pengawasan pintar. AI juga mempunyai keburukan, iaitu ia boleh menyebabkan kehilangan pekerja, menjejaskan pendapatan dan kestabilan hidup sesetengah golongan, tidak mempunyai emosi dan nilai moral, dan risiko disalahguna seperti penyebaran maklumat palsu, dan boleh menyebabkan pencerobohan privasi. Seterusnya, Tentang penggunaan AI juga mempunyai kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif AI yaitu meningkatkan kecekapan kerja dan membantu menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Ia juga menjimatkan masa dan kos demi mengurangkan keperluan tenaga manusia untuk tugas rutin. Selain itu, ia juga meningkatkan kualiti penghematan, contohnya dalam perubatan dan perniagaan. Ia juga memudahkan pembelajaran, seperti menyediakan pembelajaran bersesuaian mengikut tahap pelajar. Ia juga menambah baik keselamatan, seperti menggunakan dalam sistem pengawasan pintar dan keselamatan awam. Ia juga menyokong inovasi dalam membantu penyelidikan dan pembangunan teknologi baru. Kesan negatif, ia membuatkan kehilangan pekerja. Ia juga membuat pengurangan interaksi manusia dan isu keselamatan data dan privasi. Ia juga membuat bias dalam algoritma, membuat kurang nilai moral dan emosi. Kerana AI tidak mampu menilai dari segi etika dan perasaan. Dan akhir sekali, peningkatan kebergantungan terhadap teknologi seperti melemahkan kemahiran asas manusia seperti berfikir secara kritis. Next. Seterusnya adalah tindakan balas, dan yang pertama adalah pendidikan dan pendedahan awal, iaitu pelajar perlu diberi ilmu asas tentang AI ataupun
artificial intelligence termasuk prinsip, batas keupayaan dan tanggungjawab pengguna. Selain itu, semua pelajar tanpa mengira bidang perlu memahami teknologi AI ini. Tindakan seterusnya adalah pemupukan sikap bertanggungjawab, di mana pelajar perlu berhati-hati dan tidak terima bulat-bulat hasil AI seperti ChatGPT. Universiti juga perlu membina budaya pemikiran kritis, kreativiti dan tanggungjawab akademik. Selain itu juga, AI dilihat sebagai alat bantu bukan pengganti usaha pelajar. Yang ketiga adalah keadaan akses kepada teknologi, di mana tidak semua pelajar mampu memiliki peranti dan akses internet yang berkualiti. Di universiti perlu sediakan kemudahan seperti komputer awam, internet yang stabil dan skim pinjaman peranti seperti Yayasan Sarawak. Yang keempat adalah sokongan dan bimbingan berterusan. Pensyarah dan mentor perlu membimbing pelajar dari segi akademik dan penyesuaian teknologi. Selain itu, AI juga boleh direka bentuk untuk memberi maklum balas apabila digunakan secara berlebihan atau tidak wajar. Yang terakhir adalah pendekatan menyeluruh, di mana gabungan pendidikan, sikap, akses yang adil dan sokongan adalah sangat penting. Teknologi juga bukan satu masalah, tetapi cara penggunaannya yang perlu dipandu dengan betul. Kesimpulannya, penggunaan teknologi pintar dalam pendidikan tinggi memberi banyak manfaat seperti mempercepatkan penyelidikan dan memudahkan akses kepada ilmu. Namun, ia turut membawa cabaran seperti kurang pemahaman serta pemahaman tentang teknologi, isu privasi dan kebergantungan yang berlebihan. Jurang akses antara pelajar juga boleh menjejaskan peluang pembelajaran. Oleh itu, universiti perlu menyediakan latihan khusus dan garis panduan etika bagi memastikan AI digunakan dengan bijak. Teknologi ini harus menjadi alat sokongan, bukan pengganti kepada pemikiran pelajar. Integriti akademik juga perlu dijaga melalui pendidikan tentang nilai kejujuran dan tanggungjawab. Akhirnya, kerjasama antara pelajar, pensyarah dan pembangun teknologi amat penting. Dengan bimbingan yang betul, teknologi boleh digunakan secara beretika dan seimbang untuk memperkukuh pendidikan masa depan. Sekian. Oke, rumusan saya sendiri. Ramai pelajar universiti awam guna AI tanpa paham cara ia berfungsi. Kurang literasi digital menyebabkan penyalahgunaan dalam tugasan. Etika, keaslian, dan pemikiran kritis sering diabaikan. Rumusan dari saya, pelajar kini semakin bergantung kepada AI untuk tugasan dan keputusan. Walaupun ia memudahkan kerja, kebergantungan ini boleh melemahkan pemikiran kritis, usaha sendiri dan kreativiti. Akhirnya, pelajar mungkin sukar menyelesaikan masalah tanpa bantuan yang penting dalam dunia akademik dan kerjaya. Okey, part saya adalah penggunaan AI libatkan perkongsian data pribadi pelajar. Ramai tidak tahu bagaimana data digunakan. Ini boleh jejaskan privasi, keselamatan digital dan reputasi pelajar. Bagi saya pula, tidak semua pelajar ada akses sama kepada peranti dan internet. Dan hal ini menyebabkan jurang digital dan mengganggu pelajaran mereka. Pada saya pula, AI berlebihan mengurangkan interaksi sosial antara pelajar. Ini lemahkan kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan yang penting. Dan ini adalah rujukan kami. Dan seterusnya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Thank you. Thank you.